Alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Ya, saya juga menyayangi, sayang sahabat-sahabat semua kerana Allah. Kita tengok sahabat di FB, Siti Adam, Nulela Lela, Siti Adam, semuanya berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ya kita sama-sama berselawat? Oh, Siti Adam mengulang-ulang kalimah selawat. Masya Allah, supaya mengajak kita selawat. Sebenarnya bagus kan muslimin-muslimat, bila tuan-puan komen selawat, jadi kita teringat untuk selawat. Bila komen istighfar, kita pun istighfar. Kemudian bagusnya, masing-masing sepanjang live tu, ada yang menuliskan hajat, semoga didoakan. Contohnya, tolong doakan ibu saya sedang sakit. Kemudian ramai yang membalas doa-doa. Sama juga masa kami kurang sihat baru ni. Subhanallah, saya tengok komen, begitu banyak komen-komen doa. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan walaupun doa tu kita lihat di alam maya ataupun ucapan, sebenarnya ia menjadi satu ucapan dan ia menjadi satu doa. Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin ada yang kata doa tu kena senyap-senyap, doa tu kena dengan Allah atas sejadah. Tetapi sedarkah kita sebenarnya Islam mengajarkan kita memberikan ucapan doa? Ucapan doa. Jadi menuliskan ucapan doa itu adalah perkara yang dilakukan, yang telah disusun oleh Islam itu sendiri. Contoh dalam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud dia? Assalamualaikum, salam sejahtera. Itu adalah doa. Kesejahteraan ke atas kamu. Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah ke atas kamu. Wabarakatuh, keberkatan Allah ke atas kamu. Jadi sebenarnya kita memang biasa dengan ucapan doa. Sebab itulah bila ada sahabat kita di alam maya ataupun ketika live ni kan ada komen-komen doakan saya nak jumpa jodoh yang soleh, yang soleha. Rupanya semalam ada yang bergurau kan. Bergurau kan, saya live dengan anak semalam. Masya Allah, ada gurauan-gurauan tu, dia kata, adakah itu jodoh saya? Macam tu. Dia tanya anak ustazah tu kan, dua orang perempuan tu kan dah besar kan. Adakah itu jodoh saya ustazah? Macam tu. Jadi adalah yang mendoakan, mudah-mudahan, amin. Macam tu lah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan itu benar-benar menjadi satu doa. Jadi kita memang diajar untuk melakukan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan seperti doa. Masya Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, apabila, mafhum daripada firman Allah ini, apabila seseorang itu memberi salam kepada kita, maka kita disunatkan untuk membalas dengan ucapan yang lebih baik. Tuan-puan sekalian. Sebab contoh begini, ada orang bagi salam Assalamualaikum, kita dituntut untuk membalas dengan lebih baik. Contohnya Waalaikumsalam warahmatullah. Bila ada orang yang beri salam pada kita Assalamualaikum warahmatullah, kita dituntut untuk membalas dengan lebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tambah satu lagi, dan pengampunan Allah bagi kamu. Kalaulah ada orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, kita boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, dan redha Allah ke atas kamu. Jadi Masya Allah, ucapan salam, dan ia adalah satu doa itu diucapkan secara terbuka di khalayak ramai. Kalau dalam majlis pemberi salam ataupun yang mendoakan ini guna mic lagi di khalayak ramai. Jadi subhanallah, orang yang menuliskan ucapan doa di alam maya kan, pada posting-posting orang yang mengharapkan doa, pada posting orang tak sihat,
ataupun pada posting satu kejayaan lalu diucapkan tahniah dan doa, kan, posting pernikahan kan ditulis doa. Subhanallah. Jadi kita kena faham ucapan-ucapan doa itu adalah dituntut dan menjadi satu ibadah bagi kita Islam, bagi kita agama Islam. Jadi bukanlah kita kata tak payahlah nak doa panjang-panjang, tulis je tu. Sebenarnya ucapan itu memang diajar dan dituntut di dalam Islam. Okey, subhanallah, muslimin muslimat, anak-anak, ibu ayah sekalian, ramainya anak-anak ni berada di rumah sebab cuti sekolah kan. Kemudian hari ini mungkin ada ramai juga ibu bapa yang hantar anak ke camp. Saya juga nanti akan pergi juga ke camp tersebut. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Kemudian ramai juga sedang bercuti balik kampung. Siapa yang balik kampung ni? Masya Allah. Siapa yang balik kampung? Ya, cuti sekolah. Bila cuti sekolah tak kelang kabut hantar anak sekolah kan? Ya, camp bina. Masya Allah. Siapa yang hantar anak kat rumah je? Kami pun kat rumah je. Kami pun belum lagi berkesempatan dan mungkin memang tak bercuti lah. Mungkin hari Khamis kami balik ke Terengganu, ke rumah mak. Saya balik kampung. Tak balik Ustazah, tak balik sebab masih bekerja. Pagi yang tenang. Ya, ada yang jawab pagi yang tenang Ustazah. Kalau sebelum ni kelang kabut. Betul. Saya di rumah sahaja, kat rumah. Dan doakan kami. Saya hantar anak ke camp. Saya tak ada kampung Ustazah, tumpang kampung orang je. Ya, balik JB ziarah abang Ipa. Okey, sahabat-sahabat di page, sekejap ya. Okey, Hasna, kejap, saya kat rumah je. Sebenarnya rumah bukan je kan. Alhamdulillah saya dekat rumah. Masya Allah. Maksudnya kita ni berada di, Alhamdulillah kita berada di rumah. Rumahku syurgaku. Subhanallah. Tapi bukanlah maksudnya saya kata tak boleh jawab je tu. Tapi seronok kan duduk dekat rumah. Ada masa duduk di rumah. Sebelum ini kelang kabut, hantar anak. Masya Allah. Tapi sebut je pun tak ada masalah. Okey. Assalamualaikum Ustazah dan tim. Moga dipermudahkan segala urusan. Syarifah Zaitun, Kia Ibrahim. Semoga dipermudahkan segala urusan puan sekeluarga. Ada yang minta doakan ni. Saya Jamilah binti Haji Marsyad. Saya Jamilah binti Haji Marsyadi yang berada di hospital sekarang. Diberi syifa buatnya dan juga ibu saya. Semua yang sedang sakit kembali sembuh. Jadi pun mudahkan segala urusan mereka insya-Allah. Muslimin muslimat, kemudian ramai yang balas doa tu. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Kita sangat mengharapkan doa orang ramai. Halimatun, semoga diberi kesembuhan. Okey, Juliana Friday. Masya Allah, Juliana Friday tulis mesej. Ni pun selalu hadir ni. Ustazah dan friends, boleh tolong doakan saya. Saya ada job interview hari ni. Masya Allah, kita doakan buat Juliana Friday. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan, kelancaran beliau untuk menjawab dengan tenang, untuk berjaya melalui interview temuduga dengan baik. Masya Allah. Dan semoga Allah kurniakan pekerjaan yang baik, yang halal dan berkat. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya bertenang sebab cuti Alhamdulillah sekolah dan tidak bekerja. Betul. Sahabat-sahabat pecinta ilmu. Okey, ada yang ramai baru masuk. Semoga dipermudahkan urusan Ustazah. Saya balik kampung Terengganu insya-Allah hari Khamis ni. Ustazah balik duduk rumah Ustazah bersama cucu-cucu. Amin. Esok Bukit Tunggal. Doakan perniagaan berjaya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kejayaan dalam setiap usaha. Macam anak saya, anak kami Maisarah semalam sebut. Saya, walaupun dia cakap sikit-sikit ringkas-ringkas, tapi itu kan daripada hati dia. Apa yang dia sebut, dia kata, kita kena apa pun malas ke,
down ke, lemah semangat ke, kita mesti usaha juga. Kena paksa diri untuk usaha. Dan setiap usaha tu pasti ada hasil. Betul, setiap usaha pasti ada hasil. Usaha besar, insya-Allah hasil besar. Usaha kecil, hasil kecil. Setiap usaha pasti ada hasil, usaha kecil ataupun besar. Doakan perniagaan saya berjaya. Jina Fatihah, insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, suara macam serak sikit kan. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah mari sama-sama kita membacakan al-maksurat. Okey, bersedia semua ya, kita nak baca maksurat. Saya balik sihat je, masya-Allah. Allahu akbar. Ya. Semoga Ustazah berjaya buat sekolah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, siapa yang menonton malam tadi live kan, ada Ustaz Jo, ada sahabat-sahabat tu sebenarnya itu antara sahabat-sahabat yang sama nak membantu untuk membina sekolah. Masya Allah, Allahu akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah, insya Allah, Allahu akbar. Tuan puan dimati Allah sekalian, kita nak baca al-maksurat. Ready ya semua? Alhamdulillah. Ya, yang period pun boleh baca. Yang dalam keadaan uzur, haid boleh baca. Niatkan zikir. Sebab sebenarnya bila kita sebut al-maksurat, dia adalah himpunan zikir dan juga doa daripada Al-Quran dan firman Allah Al-Quran dan juga hadis Nabi. Diberi saja nama al-maksurat, iaitu himpunan zikir-zikir dan doa daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Dan dia automatik, nama pun himpunan zikir. Automatik yang kita baca itu adalah zikir. Automatik kita niatkan zikir. Jadi wanita-wanita yang dalam keadaan berhadas besar, macam haid dan nifas, maka dibenarkan anda boleh sama-sama turut membacanya. Okey, insya-Allah kita akan baca ya. Okey. Masya-Allah. Okey, ready semua? Kita nak baca himpunan zikir daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Siapa yang baru hadir, anda kena tengok dalam 2 minggu yang lepas kita dah kupas dan kita dah syarah. InsyaAllah pagi ni sebab saya berhajat untuk bincangkan lebih banyak kuliah Riyadhus Salihin kita, insyaAllah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita mula ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya bacakan maksud untuk ayat suratul Baqarah ayat yang ke-256, juzuk yang kedua ayat 256, yang bermaksud la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, yakni untuk memeluknya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sesungguhnya qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam daripada kesesatan ataupun kekufuran. Oleh itu, sesiapa yang ingkar kepada syaitan ataupun berhala. Subhanallah. Faman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang ni yang kita harapkan muslimin muslimat. Apa dia? Subhanallah. Oleh itu, sesiapa yang ingkar, sesiapa yang tidak tunduk kepada taghut. Apa itu taghut? Iaitu syaitan ataupun berhala. Dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang teguh. Tali yang paling teguh. Subhanallah. Iaitu apabila seseorang itu tidak tunduk kepada bisikan syaitan dan tidak menyembah selain daripada Allah, tidak melakukan kesyirikan, dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang bil urwatil wuthqa la infisama laha, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali Allah yang sangat teguh dan tidak akan putus selama-lamanya, dan ia tidak akan putus selama-lamanya. Wallahu sami'un alim, dan sesungguhnya wallahu, dan ingatlah Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kita perhatikan ayat yang kita bacakan dalam susunan Al-Maqsurat. Sebelumnya kita baca ayat apa tuan-puan sekalian? Ayatul Kursi. Masya Allah. Kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Kita sama tolong-menolong dalam kebaikan, anta'awanu 'alal birri wat taqwa. Boleh tak saya nak minta sahabat-sahabat semua sila tekan butang share. Masya Allah, sama-sama kita ambil masa sekejap tuan-puan, share perkongsian ini, dan kita tuliskan sama-sama hadir kuliah Riyadhus Salihin ataupun majlis zikir. Sebab kita campur dua dah sekarang ni, majlis zikir dengan kuliah. Jadi boleh ajak sahabat-sahabat masuk sama-sama dalam majlis zikir dan juga kuliah Riyadhus Salihin. Masya Allah. Saya di sini memainkan peranan sebagai penyampai. Saya bukan guru. Nak sebenarnya jauh sangat kalau tuan-puan nak panggil saya orang alim. Tak. Saya sebenarnya hanya membacakan ilmu-ilmu orang alim yang telah dibukukan. Masya Allah. Nak kata saya guru pun tak, sebab saya juga sentiasa belajar seperti tuan-puan sekalian. Masya Allah. Saya adalah sahabat kepada kalian, sahabat. Sahabat yang sangat menginginkan kebaikan buat sahabat, dan sahabat yang mengharapkan kebaikan daripada sahabat. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebab itulah buku pertama saya ditulis Sahabat Dunia Akhirat. Dan banyak nukilan pesanan sahabat buat sahabat. Masya Allah. Kerana bila kita bersahabat, kita bersedia menerima kekurangan, kita sedia untuk menerima kesilapan untuk dimaafkan, kekurangan untuk ditampung. Jika anda anggap saya guru, saya seolahnya tak boleh buat silap sikit terus teruk kena hentam, silap sikit terus begitu begini. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya suka menjadi sahabat tuan-puan sekalian, dan terima kasih sebab tuan-puan sudi jadi sahabat saya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, setiap pagi komitmen untuk live. Kalau dulu rehat juga Sabtu Ahad, tapi sekarang kita telah sama-sama mengikat janji setia, kan, untuk bersama-sama beramal dengan istiqamah majlis zikir kita.
zikir al-ma'surat, dan juga zikir rahmat yang kita bacakan 100 kali itu tuan-puan sekalian. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah terima amalan kita dan Allah makbulkan hajat kita. Masya-Allah. Jadi kita sama tolong menolong. Saya berusaha di sini, tuan-puan berusaha di sana. Teruskan menuliskan komen sebab engagement akan makin naik dengan anda menuliskan komen non-stop. Kemudian anda boleh tekan butang share dan boleh tag sahabat-sahabat lain supaya hadir sama. Masya Allah, sebab tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganjurkan sesuatu amalan kebaikan, barang siapa yang menganjurkan kebaikan, Masya Allah, Allahu Akbar, lalu dituruti, ada orang mengikuti, maka dia mendapat ganjaran pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Muslimin-muslimat, di TikTok ke, di FB ke, subhanallah, kita nampak engagement ni menurun sikit ni. Mungkin kita boleh sama-sama bantu supaya naik semula. Sebab tuan-puan sekalian, permainan FB ni memang semakin lama semakin susah sebenarnya. Semakin payah untuk kita berada di mainstream. Dia sekat view. Sahabat-sahabat pun saya percaya dah lama tak nampak notification Ustaz Asma Harun was live. Kan, sebab apa, notification tu dia dah sangat ketat sekarang. Tapi sebab tuan-puan dah tahu kita ada live, kita ada kuliah yang setiap hari, jadi tuan-puan terus hadir. Jadi alhamdulillah. Okey, saya sebenarnya nak kupas pada kalimah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ramai yang melakukan hujah ini, yang menggunakan hujah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi tak boleh paksa tutup aurat. Tak boleh paksa seseorang itu untuk solat. Tak boleh paksa seorang itu puasa. Bahkan ada yang hujah macam ni, Ustazah, puasa dan solat memang rukun Islam, tapi tutup aurat tak ada dalam rukun Islam. Masya Allah. Okey, saya akan jawab. Tuan-puan, solat tu wajib. Ya, sebab itu saya jaga solat. Saya jaga solat. Sebab cukup solat, cukup rukun Islam, maka saya orang Islam. Baiklah, saya kata, saya tanyalah, puan belajar tak? Puan tahu tak? Solat tu ada syarat wajib solat dan syarat sah solat sebelum rukun solat. Syarat wajib solat, seseorang itu cukup syarat dia wajib solat. Apa dia? Maksudnya cukup syarat ni dia wajib solat. Apa dia, tuan-puan sekalian? Yang pertama, iaitu dia Islam. Kemudian dia baligh. Masya Allah. Kemudian dia mukallaf. Dia mukallaf, dia Islam mukallaf. Mukallaf ni maksudnya dia mampu untuk menanggung bebanan tanggungjawab solat tu. Kemudian dia suci. Dia suci. Maksudnya dia bukan dalam haid atau nifas. Masya Allah. Maka tuan-puan sekalian, wajib ke atasnya, cukup syarat, maka wajib solat. Yang kedua, ada syarat sah salat. Syarat sah salat ni, tuan-puan sekalian, adalah kalau tak ada syarat sah ni, maka solat tak sah. Nama pun syarat sah. Maka kalau tak ada, solat tidak sah. Muslimin-muslimat. Apa maksudnya di sini, tuan-puan sekalian? Walaupun kita kata aurat itu tidak termasuk dalam rukun salat, tidak termasuk dalam rukun Islam, tapi dia adalah termasuk dalam syarat untuk menjadikan solat itu sah. Kalau tak ada, tak sah. Syarat sah solat, okey, menghadap kiblat, mengambil wuduk, Masya Allah, semua perkara yang berlaku sebelum solat. Sebab perkara-perkara ataupun perbuatan yang berlaku ketika solat namanya rukun solat. Jadi ada syarat wajib dulu. Kalau cukup syarat, maka wajib dia solat. Berakal, minta maaf. Ya, dalam mukallaf tu lah tu, berakal. Itu syarat wajib solat. Kemudian dah settle syarat wajib, maka pergi kepada syarat sah solat. Hadap kiblat, masuk waktu solat. Kalau solat awal, walaupun 1 minit je awal daripada waktu solat, tak sah solat.
Lepas tu tutup aurat, menutup aurat. Syarat sah solat kena tutup aurat. Kemudian bersih diri dan tempat solat itu daripada najis dan diri dalam keadaan suci. Masya Allah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Jadi sebenarnya tanpa menutup aurat yang sempurna dalam solat, maka solat tidak sah. Maka tak sah juga, tidak sah juga solat, maka tidak sah juga jadi Muslim. Kalau soalannya dia tidak menutup aurat, dia kata tak nak, saya solat je, tak perlu tutup aurat betul-betul pun. Jadi tidak ada. Kita tengok setiap wanita sekalipun, kalau kita tengok di mana-mana, walaupun dia seksi macam mana, tapi bila solat dia pakai dengan keadaan yang menutup aurat yang sempurna. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya pakaian kita umpama seperti wanita-wanita, umpama seperti pakaian solat. Kalau pakaian kita sekarang boleh terus buat solat, insya-Allah itulah pakaian yang mengikut syariat. Okey. Jadi firman Allah la ikraha fiddin ini, tidak ada paksaan dalam agama ini, tuan-puan sekalian, yang kita bacakan suratul Baqarah ayat 256 ini sebenarnya adalah ditujukan kepada orang bukan Islam. Maksudnya kita tidak boleh nak memaksa orang bukan Islam masuk Islam. Memang betul, kita tak boleh paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tetapi setelah kita jadi Islam, kita wajib dan kita perlu memaksa diri walaupun tak ikhlas. Walaupun tak ikhlas. Wajib paksa diri walaupun tidak ikhlas, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Apa maksudnya? Okey, orang bukan Islam tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Tetapi bila kita orang Islam, kita perlu paksa untuk menjalankan segala tuntutan menjadi orang Islam. Walaupun hari ini baru dia ucap syahadah, hari ini juga dia kena berusaha untuk belajar solat. Walaupun dia tak tahu macam mana nak baca, permulaannya adalah dia follow je orang solat. Walaupun dia tak tahu lagi Al-Fatihah nak baca macam mana, niat macam mana, tapi once dia dah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia telah dituntut untuk solat. Jadi wuduk dia ikut. Kemudian dalam proses tersebut dia pun belajar lagi, belajar sampailah pandai. Masya Allah. Bukannya kita kata pada dia, tak apalah, kamu kan baru perlu Islam hari ni, tak apa, tak solat lagi, tak apa. Tak apa, kamu kan baru perlu Islam, jadi kamu tak puasa lagi, tak apa. Memang tak. Kita perlu terus mengajak dia, okey, kamu dah Islam, ikut saya ambil wuduk, ikut saya solat, kamu ikut saja dulu. Nanti kita akan belajar step by step sehingga kamu mahir. Masya Allah, Allahu Akbar. Tetapi mengikut kadar kemampuan lah. Bukan terus nak suruh dalam keadaan seperti mana kita pun makan masa berapa lama untuk belajar solat. Tuan-puan sekalian, la ikraha fiddin ini ditujukan kepada non-Muslim, bukan ditujukan kepada orang Islam. Jadi kepada orang Islam, berhenti menggunakan hujah yang tidak benar. Bila ada ibu bapa paksa anak-anak hari ini untuk solat, untuk tutup aurat, anak-anak berhujah, la ikraha fiddin dikata. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam ini bukan agama yang memaksa. Tak boleh paksa-paksa ni. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya nak tanya, ramai mana yang bangun pagi terpaksa pergi pejabat, terpaksa mandi awal, terpaksa redah jam, terpaksa bekerja-kerja? Saya nak tanya, berapa ramai yang terpaksa tu? Maksud tiada paksaan dalam agama adalah tiada paksaan, yakni untuk bukan tak ada paksaan dalam kita menjawab, tidak ada paksaan bagi orang bukan Islam untuk kita ajak dia. Maksud kita tak boleh paksa dia untuk memeluk Islam. Tapi bila kita dah memeluk Islam, kita sebenarnya automatik perlu memaksa diri melaksanakan segala tuntutan agama Islam. Okey, muslimin muslimat. Saya cakap terus teranglah. Maksudnya saya ada pengalaman juga kerja. Sekarang pun memang bekerja. Kita sebenarnya memaksa diri kita. Perasan atau tidak? Kita sebenarnya memang memaksa diri kita untuk bangun awal pagi, untuk mandi, untuk bersiap, untuk redah jam. Sebab bila kita dah bekerja di sesuatu syarikat ataupun agensi kerajaan ataupun di sekolah, apa sajalah, kita terikat dengan apa? Peraturan. Boleh ke kalau kita bagi tahu bos,
Kan boleh ke kalau kita bagi tahu bos, encik, saya kalau pukul 8 saya tak ikhlas encik. Saya akan masuk mengikut tahap keikhlasan saya lah. Lepas tu syarikat tu pula kerja kilang contoh, ada pakaian dia. Cik, saya tak ikhlas lah pakai macam ni. Ini sangatlah saya pernah masuk kilang untuk proses makanan kan, proses makan segera ni. Ada satu kilang di Senawang ni. Saya terkejut tengok. Ya Allah, memang tak nampak apa. Nampak mata tu pun ditutup juga. Lepas tu seluruh tubuh semua tutup. Okey, sarulangan, ada baju khas. Lepas tu semua sampailah pada kaki stoken, itu pun dibalut plastik dia punya kasut. Okey, pasal pakai kasut yang disediakan oleh kilang. Lepas tu kilang tu kasut pun dibalut plastik. Ini semua, muka pun tak nampak apa-apa. Mata pun ada ni. Betapa dahsyatnya satu kilang ni, dia punya quality control dia adalah kilang pengeluar makanan-makanan segera. Macam kalau nugget semua tu betul. Dan kalau saya sebut ni hampir semua kenal lah. Memang produk terkenal lah. Lepas tu spaghetti contohnya, nasi lemak contohnya, bubur contohnya, yang dia seal, tinggal kita masuk dalam microwave ataupun kita panaskan saja. Saya kata, ui dahsyat. Dan itu kilang orang bukan Islam, kilang orang Thailand kan, yang bekerja 80% adalah orang Islam. Bila saya masuk, saya tanya pekerja kan, panas tak pakai macam ni? Dia kata panas. Macam itulah kan. Lepas tu okey. Masa tu saya kerja jacking di bahagian halal, pengurusan halal di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. So masuk banyak kilang. Saya terkejut bagaimana mereka nak jaga kebersihan setiap makanan tu. Maksudnya tak ada keluar langsung rambut, muka air liur. Kalau mata nampak kot lah kan, sekian-sekian. Maksudnya tak ada langsung. Daripada awal proses sampai akhir, dalam tu memang banyak mesin, tapi mesti ada orang juga yang menguruskan mesin-mesin tu. Tuan-puan, apa yang saya nak sampaikan? Sebenarnya, subhanallah, adakah mereka itu suka-suka tak? Mereka memaksa diri untuk pakai pakaian tu sebab terikat dengan peraturan kilang yang dibuat. Peraturan kilang. Jadi, kalau tanya, kalau puan nak pakai macam mana? Oh, kalau senang pakai bebas, seronok tengok orang kerja office pakai bebas, begitu begini. Oh, kami tak adalah. Saya masuk, saya nampak macam alien. Bukan alien, maksud saya tengok tu atas bawah. Ya Allah, tutup terus, memang tak nampak apa-apa. Ni mulut memang semua tutup lah. Macam tu sekali. Dia cuba jaga quality control production. Supaya tak ada contamination, supaya tak ada, contamination lah tuan-puan sekian. Supaya tidak ada, kita sebut apa? Muslimin-muslimat dimati Allah sekian. Sebab itulah, bila kita dah memeluk agama Islam, kita dah masuk Islam, kita sebenarnya kena paksa diri. Walaupun tak ikhlas. Sama seperti kita kena paksa diri kita pergi kerja sebab peraturannya masuk pukul 8. Kita tak boleh cakap, bos, saya pukul 8 tak berapa ikhlas. Pukul 10 saya ikhlas. Bos, saya tak selesa lah pakai baju ni. Saya tak ikhlas pakai baju ni. So, saya tak ikhlas pakai seragam ni. Saya nak pakai pakaian saya. Bosnya akan jawab, kalau macam tu, saya pun tak ikhlas ambil awak bekerja. Saya lebih ikhlas berhentikan awak. Awak berhentilah, awak cari company yang boleh buat fikir sendiri. Kita sendiri tahu bila anak kita masuk sebuah sekolah, memang terikat dengan peraturan. Waktu sekolah, waktu belajar, terikat peraturan itu, peraturan ni, peraturan pemakaian. Jadi Islam juga ada peraturan lebih lagi detail, peraturan pemakaian, peraturan untuk cara hidup, peraturan makan, minum, peraturan tidur, peraturan buang najis. Banyak peraturan, dan semua ini bukan untuk mengongkong tapi untuk memelihara kita. Jadi subhanallah muslimin muslimat, hari ini kita ambil firman Allah ni je untuk tadabbur. Lepas ni kita sambung baca tanpa syarah. Kita sedang membacakan Al-Maqsurat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, yang mana bacaan ini menghimpunkan firman Allah dan hadis Nabi SAW, himpunan doa-doa dan zikir. Tapi pagi ni, tadi kita dah baca dah awal, pagi ni kita ambil surah Al-Baqarah ayat 256 ini
untuk ditadabbur sikit supaya kita lebih jelas. Ini termasuk dalam kuliah dah ni. Maksudnya walaupun majlis zikir tapi dah kuliah dah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Qad tabayyana ar-rushd minal ghayy. Maka sebenarnya telah jelas, sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam daripada kesesatan, minal ghayy, daripada kesesatan. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kufur kepada taghut. At-taghut ini iblis, syaitan, kesesatan, itu taghut. Wa yu'min billah, dan mereka beriman, mereka percaya, mereka taat kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Maka sesungguhnya mereka telah berpegang teguh dengan tali Allah yang tidak akan putus, yang tidak putus. Masya Allah, muslimin muslimat. Sekarang kita sedang berpegang dengan tali apa? Adakah kita berpegang dengan tali Allah? Siapa yang berpegang dengan tali Allah, sesungguhnya itulah tali yang paling kuat, yang paling kukuh dan tidak akan putus selama-lamanya. Masya Allah. Dan barang siapa yang berpegang kepada taghut ataupun yang turutkan taghut. Taghut ni apa? Iblis, syaitan, jin, hawa nafsu, kesesatan, berhala, mensyirikkan Allah, itu taghut. Wallahu sami'un alim, dan Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kalaulah kita main layang-layang, kan ada pertandingan layang-layang. Pertandingan layang-layang ini, tuan-puan sekalian, dia bukan siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang boleh bertahan. Masya Allah. Kalau pertandingan layang-layang nak yang paling tinggi, tuan-puan sekalian, Masya Allah, memang bolehlah paling tinggi dan sebagainya. Tetapi, kalaupun dia tinggi, tapi akhirnya tali terputus, maka layang-layang itu tetap akan terbang entah ke mana dan jatuh dan mungkin akan koyak rabak. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bagaimana suatu layang-layang itu dikatakan layang-layang yang stabil, layang-layang yang sentiasa yang boleh menang, yang boleh ada ciri-ciri menang, iaitu yang sentiasa layang-layang itu talinya itu tidak terputus daripada tuannya. Tuan-puan sekalian, siapakah tuan kita? Allah Subhanahu wa taala. Allah tuan kita, Al-Wali, Al-Wakil, yang maha menjaga, yang maha memelihara. Tuan-puan sekalian, Allah ya Wali ya Wakil. Allah adalah tuan kita. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, kita ni ibarat seperti layang-layang tu. Kalaulah tali terputus, kita terputus daripada tali Allah, maka layang-layang itu akan terbang, berpusing-pusing, berputar-putar. Percayalah, layang-layang itu akan rosak, akan jatuh, akan koyak, akan rabak, akan pecah, akan rosak. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena berpegang teguh dengan tali Allah. Bagaimana ayat ini menyebutkan sesiapa yang ingkar. Ciri-ciri orang yang berpegang dengan tali Allah adalah dia ingkar kepada taghut. Kan, dia ingkar kepada syaitan dan iblis, dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali Allah dan tidak putus selama-lamanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan sambung bacaan ya. Okey, sambung. Muslimin muslimat, auzubillahi minasyaitanir rajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Okey, kita akan bacakan 3 kul sebanyak 3 kali. Tuan-puan sekalian, kita dah bacakan kelebihan baca 3 kul. Muslimin muslimat, saya percaya 3 kul hampir semua kita hafal. Kita semua hafal 3 kul ni tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah kita sama-sama membacakan 3 kul. Kul huwallah 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Jadi insya-Allah muslimin muslimat yang saya hormati, yang saya kasihi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca qul huwallah sebanyak 3 kali, masya-Allah, ia menyamai umpama membaca 30 juzuk Al-Quran. Itu surah Al-Ikhlas. Subhanallah. Dan barang siapa yang membaca Al-Mu'awwizatain, 2 surah perlindungan, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, masya-Allah, Nabi kata telah turun kepadaku 2 surah yang tidak ada setara dengannya. Maksudnya tidak ada setara tu, tidak ada yang menyamai dari sudut perlindungan. Ini 2 surah yang terhebat untuk mendapat perlindungan daripada Allah. Perlindungan daripada Allah, perlindungan dengan Allah daripada apa? Daripada manusia yang berniat jahat, syaitan, iblis yang membisik-bisikkan ke dada manusia, bisikan-bisikan yang melemahkan semangat kita, bisikan-bisikan yang merosakkan fikiran kita, yang merosakkan akhlak kita. Dan dalam surah Al-Falaq pula kita mohon perlindungan daripada kejahatan makhluk, sekalian makhluk yang jahat, termasuk yang zahir dan batin. Kerana kita mohon perlindungan daripada tiupan sihir yang meniup, ahli sihir yang meniup pada buhul-buhul. Dan kita mohon perlindungan daripada orang yang berhasad dengki apabila dia melakukan kedengkian. Jadi tuan-puan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa Masya Allah, barang siapa yang membaca 3 kul, kul huwallah, ini gabungan 3 kul terus. Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar. Satu ketika sahabat ni dengan Nabi SAW, kami keluar daripada Abdullah bin Khubaib radhiyallahu anhu, katanya, kami telah keluar pada satu malam ketika hujan dan keadaan sangat gelap. Subhanallah, Abdullah bin Khubaib ni cerita, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kami keluar bersama dengan Nabi pada satu malam, suasana hujan dan sangat gelap. Kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baginda boleh solat bersama kami. Boleh jadi ini solat sunat, masya-Allah. Kami menjumpai baginda. Kami jumpa baginda dalam keadaan hujan dan juga gelap tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakanlah. Jumpa je Nabi kata, "Qul," katakanlah. Kemudian sahabat-sahabat ni pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang perlu saya katakan?" Sebab tiba-tibanya Nabi kata, "Qul," katakanlah. Lepas tu sahabat ni pun pelik. Nabi arahkan supaya kata. Lalu dia tanya, "Kata apa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Katakanlah, Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwizatain ketika petang dan ketika pagi 3 kali." Nabi sebut 3 kali. So kita akan baca 3 kali. Dan Nabi bersabda, "Sudah mencukupi untukmu daripada segala sesuatu." 3 kul ini bila baca 3 kali pagi dan 3 kali petang, Nabi SAW sebut telah mencukupkan bagimu dari segala sesuatu.
Contoh ketika itu sahabat-sahabat dalam keadaan kebimbangan, dengan hujan lebat, dengan keadaan gelap gelita. Dan kalau kita baca surah Al-Falaq, apakah yang disebutkan Allah dalam surah Al-Falaq? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, daku mohon perlindungan. Siapa yang suruh kita kata? Allah. Qul, katakanlah. Itu fi'il amal, fi'il amar. Allah perintahkan kita untuk berkata. Kata apa? Katakanlah, wahai Muhammad. Katakanlah, wahai kita semua ni. A'udzu birabbil falaq. Saya mohon perlindungan daripada birabbil falaq, daripada Tuhan yang mengatur, yang mengurus al-falaq, sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang diciptakan, daripada kejahatan-kejahatan yang makhluk lakukan. Masya Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam, daripada kegelapan malam apabila dia gelap, apabila malam itu gelap gelita. Sebab bila gelap gelita, kejahatan semakin berleluasa dan bermaharajalela. Maksiat juga berlaku banyak pada waktu malam. Apabila manusia tidur dan lena, bila gelap semakin pekat, malam semakin pekat, ramai mana manusia melakukan maksiat secara senyap-senyap, merasakan Allah tidak melihat, sedangkan dicatat oleh malaikat. Kita ulang lagi sekali ya. Pada malam gelap gelita yang pekat, ramai mana manusia melakukan maksiat dalam keadaan senyap kerana merasakan Allah tidak melihat, sedangkan malaikat sedang mencatat. Sebab itulah dalam surah Al-Falaq, Allah meminta kita mohon perlindungan daripada kegelapan malam apabila gelap gelita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam, min syarri ghasiqin, apabila ia telah gelap gelita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ramai manusia sedang tidur, tetapi ada manusia berjaga dalam keadaan maksiat, membuka dan melihat kan cerita-cerita yang melara dan melalaikan, melihat pornografi, melihat video-video lucah, sedang mengikut hawa nafsu, merangsang gelora hawa nafsunya, memenuhi kehendak mata untuk melihat apa, hati untuk merasa apa, kan, nafsu untuk menikmati apa. Na'udzubillah min zalik. Dan banyak perbuatan-perbuatan maksiat ini tuan-puan sekalian, yang sebab itulah kita kena ajar anak kita. Pagi-pagi tu tuan-puan sekalian, lepas solat subuh, pastikan diri kita dan seluruh ahli keluarga baca 3 kul ini. Sebab kita tidak akan mampu tuan-puan sekalian. Percayalah, sesekali kita tidak akan mampu untuk pelihara anak kita daripada godaan hawa nafsu dirinya sendiri. Kita tak akan mampu melindungi suami kita, bahkan diri kita sendiri pun, daripada godaan hawa nafsu, melainkan kita mendapat perlindungan daripada Allah, melainkan kita mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah. Tuan-puan yang dihormati, moga-moga dirahmati oleh Allah. Kita sangat lemah. Hawa nafsu itu tidak pernah berhenti membisik dan mengajak kita melakukan, dan bila buat nak lebih, bila dapat nak lebih. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Kerana itulah tuan-puan sekalian, Allah perintahkan kita kul, katakanlah. Katakanlah apa? Allah suruh kita mohon perlindungan daripada Allah. A'udzu, saya mohon perlindungan daripada sekian-sekian. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan mohon perlindungan daripada hembusan ahli sihir yang meniup pada bohol. Tuan-puan sekalian, kalau ada orang nak buat sihir pada kita, kita tak boleh nak halang. Kita tak boleh nak halang. Sebab kita pun tak tahu dia buat waktu bila, dia buat dengan siapa, dia buat macam mana. Kita tak boleh nak halang. Kita nak warning. Saya warning ya, jangan siapa-siapa ada yang berani sihir saya, kan saya sihir semula. Contohlah kan. Saya nak warning ni, siapa-siapa ni jangan nak berani ya. Tuan-puan sekalian, yang Allah perintahkan adalah mohon perlindungan. Kerana sekiranya orang melakukan sihir sekalipun, tetapi Allah melindungi kita, maka Masya Allah,
kita akan dapat keselamatan, kecukupan. Sebab itu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 3 kul huwallah, Nabi kata, dan al-mu'awwizatain, 2 surah perlindungan, maka sudah mencukupi untukmu dari segala sesuatu. Daripada segala sesuatu termasuklah yang kita perlukan apa? Kesihatan, ketenangan, kekuatan, kecukupan dari sudut harta benda, keteguhan ekonomi umat Islam contohnya, subhanallah, dan lain-lain. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, kita akan baca tuan-puan sekalian. Sikit lagi ni, FB ni nak sampai 5K. Jom kita share sikit lagi dan kita ajak sahabat-sahabat untuk sama-sama hadir untuk kita menghayati dan memahami dan beramal dengan 3 kul. Sahabat-sahabat di TikTok, terima kasih sahabat-sahabat. Masya Allah. 5, dah sampai 5. 5, 6, 7, ada 7.8K, hampir dalam 8K. Sahabat-sahabat, kita gemakan kan secara alamaya bacaan 3 kul. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan yang kita perlu dan yang kita mahu. Subhanallah, bukan saja perlindungan ya, kecukupan. Nabi kata akan dicukupkan kepada kamu dari segala sesuatu. Bukan baca hari ni terus tengok hasil hari ni. Cuba tuan-puan istiqamah sekurang-kurangnya 40 hari. Pagi 3 kali, petang 3 kali 3 kul. Kita akan nampak perubahan yang besar dan banyak dalam hidup kita. Masya Allah. Okey, kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam surah An-Nas tadi kita baca terjemahan surah Al-Falaq. Surah An-Nas kita mohon perlindungan apa? Qul, katakanlah. Allah perintahkan kita untuk berkata. Kata apa? A'udzu birabbin nas. Saya mohon perlindungan daripada Tuhan manusia. Rabbin nas, pengatur, penguasa, pengurus. Rabb, pemilik manusia. Masya Allah. Malikin nas, iaitu raja kepada manusia. Ini raja yang sebenar, iaitu Allah. Inilah sebenar-benar raja.
Raja di dunia, raja di akhirat. Maliki yaumiddin. Raja, penguasa, pemilik hari pembalasan. Ad-din yang dimaksudkan adalah pada hari kiamat kelak. Barulah sekalian raja yang berada di bumi ini sedar bahawa raja yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian raja yang berada di dunia hari ini adalah memegang tanggungjawab sebagai raja di kalangan manusia. Subhanallah, di zaman Rasulullah ada ramai raja. Raja Parsi, Raja Kisra, ini raja yang memerintah sebahagian besar dunia. Kan ini empayar-empayar yang besar ni tuan-tuan sekalian. Kalau Malaysia ada sultan, kan ada agung untuk negara Malaysia je. Tetapi empayar Parsi, Rom ni antara empayar yang terkuat, yang terbesar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Allahu akbar. Namun apabila raja-raja ini memeluk agama Islam, hampir sebahagian besar rakyat juga memeluk agama Islam. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam tubuh badan kita ada raja. Apakah raja dalam tubuh badan kita? Iaitu hati kita adalah raja. Apabila hati kita ditawan, maka seluruh rakyat akan ditawan. Apakah rakyat kepada raja hati? Apakah rakyat kepada raja hati? Raja hati memiliki rakyat yang terdiri daripada mata, hidung, mulut, telinga, akal fikiran, tangan, kaki, seluruh anggota badan. Ini adalah rakyat kepada raja hati. Sebab itu, apabila hati kita ditawan dengan majlis ilmu, maka seluruh anggota badan kita akan turut hadir di majlis ilmu. Apabila hati kita ditawan, suka kepada zikir, maka seluruh anggota badan kita juga ditawan untuk sama-sama berzikir. Namun, apabila hati ditawan dengan maksiat, maka seluruh anggota badan walaupun mereka tidak sanggup, walaupun mereka tidak redha, tetapi mereka terpaksa mengikut raja hati itu. Hati itu. Subhanallah. Saya sebutkan di sini begini muslimin muslimat. Di dalam surah An-Nas disebut Malikinnas. Malikinnas. Raja manusia. Tuan-puan sekalian, siapakah raja kita yang sebenar? Iaitu Allah. Dan apabila raja Allah ini memerintahkan kita untuk buat sesuatu, ada tak pilihan kita untuk berkata tidak? Sebenarnya tidak ada pilihan. Sebagai hamba kepada raja Allah, iaitu Malikinnas, raja manusia sekalian manusia. Ini bukan raja rakyat negeri sekian, raja rakyat negara sekian. Ini raja sekalian manusia, Malikinnas, pemilik sekalian manusia. Kita sebenarnya tidak ada ruang dan peluang untuk berkata tidak. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Saya sebutkan raja hati tu, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Wa idza salahat jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wahya qalbun. Dan ketahuilah apabila seketul daging itu buruk ataupun rosak, maka akan buruk dan rosaklah seluruh anggota badan. Ala wahya qalbun, ketahuilah itu adalah hati. Qalbun, jantung hati. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu kalau kita tengok pada tubuh badan kita, rajanya terletak pada jantung hati itu. Apabila hati kita ditawan, maka akan ditawanlah seluruh anggota badan. Percaya atau tidak, saya bagi perumpamaan. Apabila seseorang itu jatuh hati, apabila seorang itu jatuh cinta, cinta tu berada di mana? Cinta itu di hati. Bila dia rindu, seluruh anggota badannya akan merasai rindu. Mata rasa nak tengok, rasa nak skodeng je selalu FB orang yang kita jatuh cinta. Telinga tu asyik nak dengar je kata-kata dia. Mulut tu bercakap je pasal orang yang kita sayang ini. Kaki tu nak melangkah je pergi tengok depan, nak jumpa. Tangan tu rasa nak pergi peluk orang yang kita sayang. Faham tak maksud saya ni? Apabila hati ditawan dengan satu cinta, dengan satu sayang,
tubuh badan semua akan turut menuruti apa yang hati itu rasa. Masya Allah. Tapi bila hati ditawan dengan rasa benci, seluruh anggota badan, mata pun tak nak tengok, telinga jangan sebut nama dia, mulut lagilah tak sebut, tangan geram saja nak tulis benda-benda yang untuk merasa nak meluah perasaan benci tu. Kaki memang taklah kan. Kalaulah satu jalan tu sebenarnya jalan tu pendek, jalan tu sebenarnya lebih dekat, tapi kena melintaslah kedai orang tu, memang taklah, bang lalu jalan lain bang, jauh sikit, tak apa bang, saya tak nak tengok kedai tu, saya tak nak tengok kedai orang tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Persoalan sekarang, hati kita ditawan oleh siapa sekarang? Paling utama, hati kita perlu ditawan oleh Allah. Kita perlu mengikat hati kita dengan tali Allah. Sebab apabila hati kita ditawan dengan rasa cinta, rindu kepada Allah, dengan rasa cinta dan rindu kepada Allah, apa yang berlaku? Kita sanggup berkorban kerana Allah. Sanggup korban kerana Allah. Sebab apa? Hati ditawan cinta. Orang yang sedang ditawan dengan cinta, dia akan rasa rindu. Rindu nak bertemu dengan Allah. Hati kita kalau ditawan dengan rasa cinta kepada Nabi, akan ada terbit rasa rindu. Rindu nak jumpa Nabi. Tak sabar nak masuk syurga sebab nak tengok wajah Nabi. Rindu nak mendengar suara Nabi. Rindu mengharapkan dapat berduduk dalam majlis dan di hadapan kita adalah Nabi SAW. Masya Allah, macam mana nak dapat rasa ditawan oleh raja hati ni, ditawan dengan cinta-cinta begini? Macam mana ni nak dapat rasa macam ni? Mesti hadir dua majlis, majlis zikir dan majlis ilmu, tuan-puan sekalian. Kerana dengan menghadirkan diri dengan majlis zikir dan majlis ilmu lah, subhanallah, hati kita ini sedang dibersihkan dan lalu dibersihkan daripada kotoran. Masa zikir, kotoran dibersihkan. Kemudian bila dah bersih, takungan hati itu dimasukkan pula dengan rasa-rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang yang sejati hingga ke syurgawi. Subhanallah. Subhanallah, di TikTok ada 35567, lebih kurang 8,100 yang sedang hadir sekarang. Kita sedang sebenarnya membaca Al-Maksurat dan kita sampai kepada surah An-Nas, lalu kita tadabbur sikit perkataan Malikin Nas, iaitu raja manusia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Malikin Nas juga membawa maksud penguasa, pengurus kepada manusia. Ilahin Nas, sembahan manusia. Kita mohon apa dalam surah An-Nas? Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan yang tenggelam timbul. Al-Khannas juga diberi maksud yang tersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan juga manusia yang membisikkan kejahatan. Alhamdulillah, sekarang kita nak sambung bacaan Al-Maksurat dan jangan lepaskan peluang untuk terus berada dalam majlis zikir, sebab kita akan habiskan majlis zikir bacaan zikir rahmat sebanyak 100 kali. InsyaAllah kita beroleh rahmat Allah, 1001 rahmat Allah, bahkan lebih. Okey, kita akan baca sambungan Al-Maksurat kita, iaitu subhanallah. Kita akan sambung baca Al-Maksurat kita. Masya Allah, Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada baca sekali, ada baca 3 kali, dan saya tak, insya-Allah muslimin muslimat, kita tak syarah. Kepada siapa yang baru hadir, keliru, Ustazah sedang baca apa? Kan? Ustazah sedang syarah apa? Maksurat. Kita sedang baca maksurat. Maksurat ni himpunan doa dan zikir daripada hadis Nabi dan firman Allah. Disusun oleh Mahzat Al-Banna, pengasas Ikhwanul Muslimin. Tuan-puan sekalian, tuan-puan yang baru hadir, baru tengok hari ni, kebetulan cuti kan dan sebagainya, anda kena tengok 2 minggu yang lepas, sebab majlis zikir ini dimulai 2 minggu yang lepas, dan hari ini adalah hari yang ke-13, tak silap saya hari yang ke-13 lah, sebab kita punya challenge adalah untuk habiskan selama 40 hari berturut-turut. Lepas 40 hari kita akan sambung 1 hari, insya-Allah sebati sampai mati sehingga bertemu ilahi, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak sambung bacaan Al-Maksurat ni. Tuan-puan sekalian, siapa yang nak faham apa itu maksurat semua, anda boleh Google. Kemudian anda boleh sambung bacaan, anda boleh dengar penerangan dan syarah.
Sebenarnya kita dah syarah semua dah. Daripada bacaan pertama sampai akhir, setiap bacaan dalam mak surat kita dah terjemah dan kita dah syarahkan. Jadi untuk seterusnya minit-minit seterusnya ni, saya akan bacakan Al-Maqsurah, ada yang 3 kali, ada 1 kali, dan baca terjemahan. Itu saja sampai habis. Sebab kita nak pergi ke zikir rahmat pula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Sesungguhnya kami terjaga pada pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami terjaga pada pagi hari ini dalam fitrah Islam, dalam kalimah ikhlas, dan dalam agama Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam milah, iaitu ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan dia bukan orang yang musyrik. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, dah ku terjaga pada pagi dan petang dengan nikmat-Mu, dengan afiat, yakni keselamatan daripada mara bahaya, dan terjaganya rahsia-rahsia dosaku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu, dan penjagaan-Mu itu ke atasku di dunia dan di akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukr. Ya Allah, tidaklah aku, ya Allah, tidaklah daku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku perolehi dan diperolehi oleh seseorang antara makhluk-Mu. Adalah segalanya daripada-Mu, ya Allah, yang esa dan tidak bersekutu. Maka bagi-Mu segala puji dan segala syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, bagi-Mu segala puji, seagung kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dah ku redha bahawasanya Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, dan dah ku redha Islam itu agamaku, dan dah ku redha bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasul dan juga Nabiku. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, dan seberat dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui.
Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, daku mohon perlindungan daripada kalimatmu yang sempurna, daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, daku mohon berlindung daripadamu daripada rasa sedih dan rasa resah gelisah, dan daku berlindung kepadamu daripada lemah dan juga malas. Daku berlindung kepadamu daripada sikap pengecut dan juga bakhil. Dan daku berlindung kepadamu daripada cengkaman hutang dan juga penindasan orang, bebanan hutang dan juga kezaliman manusia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, afiatkanlah, sejahterakanlah ya Allah, peliharalah seluruh tubuh badanku ya Allah, seluruh anggota tubuh badanku. Pelihara dan sejahterakanlah ya Allah penglihatanku dan juga pendengaranku ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Ya Allah, sesungguhnya daku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran, kufur dan juga fakir miskin. Dan daku mohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada azab kubur. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Engkau yang menciptakan dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang aku akan laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Dan aku mengakui ya Allah dengan sebenar-benarnya nikmat-Mu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku ya Allah, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tuan-puan sekalian, hanya Allah saja yang boleh mengampuni dosa kita. Hanya Allah saja yang boleh memadam maksiat yang kita lakukan. Tuan-puan sekalian, maksiat kita macam mana pun kentalnya buat maksiat, macam mana dahsyatnya maksiat, macam mana besarnya dosa walaupun seluas lautan, macam mana tingginya dosa sehingga setinggi gunung, walaupun dosa sebanyak antara langit dan bumi. Tetapi apabila kita bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh, tinggalkan maksiat tersebut, menyesal sungguh-sungguh dan tidak nekat tidak mengulanginya lagi, tuan-puan yang mati Allah sekalian, Allah akan memadam catatan dosa itu umpama kita tidak pernah melakukannya. Kalau buat salah dengan manusia, tuan-puan sekalian, kita minta maaf, insya-Allah dia maafkan. Tetapi lupa belum tentu lupa. Tetapi apabila kita melakukan taubat di atas segala dosa, dan jangan tangguhkan. Kalaupun kita dengar kan ada hadis Nabi kan, memang kita bacakan itu hadis Nabi kan, sesungguhnya apabila hamba-Ku kan datang kepadaku dengan dosa seluas lautan, maka pengampunanku lebih besar daripada itu. Dan sekiranya hamba-Ku datang dengan dosa kan luas antara langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka pengampunanku dalam hadis kursi ni lebih luas daripada itu. Kita pun rasa wow, okey lah,
Kan, aku rasa dosa aku tak adalah seluas lautan. Rasa dosa aku tak adalah sampai seluas langit dan bumi. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, janganlah kita salah gunakan kan mengikut kefahaman hawa nafsu kita untuk menyedapkan diri kita seolahnya dosa kita sikit je, bukan dosa dengan manusia lain pun, dosa sendiri-sendiri je, dosa senyap-senyap, tengok benda tak elok je, kita bukan inaya orang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita kena ingat firman Allah, amaran Allah kan, apabila tiba kematian. Macam mana firman Allah itu? Allahumma salli ala Muhammad. Apabila idza jaa bukan, apabila tiba saat kematian tu. Apabila tiba kematian, tidak lambat sesaat, tidak cepat sesaat. Yang kita bimbang adalah kita mati dalam melakukan maksiat, tuan-puan sekalian. Sebab itu kita baca Sayyidul Istighfar ini, Masya Allah, ini adalah penghulu istighfar. Kena baca, tuan-puan sekalian, Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai ahli syurga saat kita mati. Jadi, Masya Allah, Allahu Akbar. Apabila kita mohon ampun taubatan nasuhah, dia ada syarat untuk kita tinggalkan maksiat tersebut secepat yang mungkin. Taubatan nasuhah menuntut kita untuk rasa menyesal sesungguhnya. Tapi kalaulah kita buat maksiat, lepas tu taubat, istighfar, walaupun baca Sayyidul Istighfar, kemudian ulang lagi, sebenarnya kita belum sampai tahap taubatan nasuhah. Nasuhah ni suci, bersih. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, kalau Allah ampuni kita, Allah padam dosa-dosa, Allah padam kesalahan yang kita buat, umpama kita tidak pernah melakukannya. Itulah jawapan kepada orang yang ramai yang tanya, Ustazah, saya ada buat dahsyat sangat maksiat ni, teruk sangat saya buat ni. Saya dah bertaubat sungguh-sungguh dan saya dah boleh tinggalkanlah maksiat tu. Jadi saya nak tanya, akhirat besok, nanti kan dalam buku amalan tu masih ada ke perbuatan tu? Kita bayangkan macam soalannya, dipotong, telah taubat. Adakah apa yang saya buat, maksiat saya buat tu akan dipertontonkan juga? Subhanallah, muslimin muslimat, insya-Allah Allah akan padam dan tidak akan dipertonton dan diperlihatkan oleh manusia lain. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sambung muslimin muslimat nak abidah ni. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selainmu ya Allah, dan aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuk wa asahu kitabuk wa ardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dihormati, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, kita dah selesai membacakan Al-Maqsurah dan sekarang saya jemput Encik Suami. Masya Allah, saya sebenarnya dah okey untuk memimpin zikir rahmat. Allahu Akbar. Sebenarnya kan saya banyak, boleh tak minta ambil kursi kat bawah? Sama. Barulah kedudukan tu elok. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian, saya mohon maaf ya, hari ni lama juga rupanya. Dari tadi kita mula dalam hampir pukul 7, hampir pukul 7, 6.50. 6.50, 7.50 dah 1 jam. Kemungkinan kita akan habis pukul 8.45 ni. 8.45 ni, maksudnya dalam 2 jam juga hari ni. Alhamdulillah. Sebenarnya tuan-puan sekalian, saya nak sebutkan ya hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kamu melewati taman syurga, "farta'u," Nabi kata, maka singgahlah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah, ma riyadil jannah?" Ya Rasulullah, di manakah taman syurga? Apakah taman syurga di dunia ni? Sebab Nabi pesan,
Idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu nampak taman syurga, kan, apabila kamu melewati taman syurga, farta'u, Nabi kata, maka singgah. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, ya Rasulullah, di mana taman syurga tu? Adakah taman syurga di muka bumi ni? Lalu Nabi menjawab, hilaku zikr, iaitu halaqah zikir, majlis zikir. Dan majlis zikir ini juga termasuk majlis ilmu, muslimin muslimat. Jadi alhamdulillah, sejak kita mula 6.30 pagi, kita gabungkan dua, majlis zikir dan majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah mengangkat, subhanallah, kuliah online kita ini pagi-pagi start 6.30 ni, kadang habis pukul 8.30, kadang habis 8.30, kadang 2 jam, kadang 2 jam setengah, kadang sejam setengah ni, yang tak tentu masa ni tuan-puan sekalian. Allah akan angkat sebagai salah satu taman syurganya yang diiktiraf oleh Allah. Lalu kita yang hadir ini adalah ahli kepada taman syurga. Mudah-mudahan asbab kita istiqamah hadir taman syurga Allah sementara di dunia ini, Allah akan memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Saya ulang sekali lagi. Mudah-mudahan dengan istiqamah kita, susah payah kita hadir, bersangka baik kita, sabar tuan-puan. Ustazah ni kata tak nak syarah-syarah juga. Ustazah ni kan panjang lebar pula dia terangkan. Dia asyik duk ulang. Saya dah sebut ya, dalam tempoh untuk beramal dengan al-maksurat ini, saya tidak mahu kita hanya baca je. Kalau baca saja 15 minit siap. Tapi bila baca, kemudian pilih mana-mana bacaan untuk disyarah, dia jadi lama sikit. Tapi itu ilmu. Sebab apa? Kita tidak boleh beramal hanya sekadar follow. Kita tak nak, kita adalah apa kita panggil ya, taklid saja, ikut saja. Orang baca zikir, kita ikut zikir tanpa kita memahami kelebihan, fadilat dan tuntutan zikir tersebut. Jadi bila kita syarah muslimin muslimat, kita berzikir dengan memahami, menghayati, barulah timbul rasa manis dan insya-Allah kita ada kekuatan untuk istiqamah walau sakit, walau penat, walau sempit. Walau sakit, walau penat, walau sempit. Sempit apa? Kesempitan waktu. Kita tetap paksa diri kita untuk istiqamah. Sebab berbeza ya, jauh beza orang yang beramal dengan berilmu ataupun orang yang beramal tanpa ilmu, perbezaannya sangat jauh. Dan syaitan paling takut orang yang beramal dengan ilmu, sebab dia tidak boleh tipu daya, dia tak boleh nak bisik, dia tak boleh nak melemahkan. Orang yang beramal tanpa ilmu, boleh jadi amalannya juga adalah salah, boleh jadi dia boleh berhenti dan lemah semangat untuk istiqamah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebenarnya maintain lagi lebih kurang 8K 49 dengan 3.2. Subhanallah muslimin muslimat, tiba masanya kita akan membacakan zikir rahmat. Jadi insya Allah, saya ulang lagi sekali, Encik suami dah nak masuk ni, saya ulang lagi sekali. Mudah-mudahan dengan istiqamah kita, susah payah kita kan, berada di taman syurga Allah yang sementara di dunia ini. Apa dia taman syurga Allah sementara di dunia? Majlis zikir dan majlis ilmu. Yang saya bacakan hadis Nabi tadi tu, idza marartum bi riyadil jannah, Nabi bersabda, apabila kamu melewati taman-taman syurga. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di manakah taman syurga itu? Adakah taman syurga di dunia ini? Lalu Nabi menjawab, hilaku zikr, iaitu majlis zikir. Jadi majlis zikir ini, pertama, majlis zikir betul-betul. Majlis selawat, majlis zikir, majlis marhaban, itu majlis zikir. Kemudian majlis ilmu dinamakan juga majlis zikir kerana majlis ilmu adalah satu majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita pada akhirat, mengingatkan kita kepada Rasulullah. Apa-apa majlis yang mengingatkan kepada Allah, itu namanya hilaku zikr, iaitu majlis zikir. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan asbab tersebut Allah memilih kita untuk berada di syurga Allah yang sebenar. Sekarang taman syurga di dunia dulu. Allah nampak kita istiqamah, kita susah payah, nanti insya-Allah kerana asbab itu Allah merahmati kita, Allah belah kasihan pada kita, lalu Allah pilih kita. Sebagaimana kesusahan kita di dunia ini hadir majlis ilmu, maka Allah akan masukkan kita ke taman syurga yang sebenar di akhirat kelak. Masya Allah. Okey, sila-sila Encik.
Kena keluarkan ni. Sedikit sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat-sangat terlalu yang banyak. Dan alhamdulillah telah selesai kupasan tentang maksurat oleh ustazah. Dan alhamdulillah semoga Allah menerima doa-doa kita tadi. Banyak doa tadi. Antara doa tadi adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Iaitu maksudnya, ya Allah, sihatkanlah, afiatkanlah badanku, sihatkanlah pendengaranku, dan juga sihatkanlah penglihatanku. Ataupun rahmati, Allah merahmati pandangan, berkati pandangan mata, badan kita dan juga pendengaran kita. Jadi satu doa yang mana sangat juga penting pada kita untuk amalkan, sebab untuk mendapat satu badan, satu pendengaran dan juga satu penglihatan yang Allah berkati, yang Allah sihatkan dan Allah rahmat daripada kurniaannya itu. Kita jaga betul-betul, insya-Allah dipermudahkan. Begitu juga kita satu permohonan kepada Allah untuk kita mendapat kesihatan. Insya-Allah diberi kesihatan kepada mereka yang sedang mengalami kesakitan ataupun kesulitan, apa juga kesulitan, insya-Allah. Kemudian kita akan sambung lagi dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir ini banyak kelebihan dia. Diulang agar kita faham dan kita yakin untuk beramal. Kalau kita tak faham, kita rasa kurang manis, kurang rasa untuk beramal. Alhamdulillah, semoga pemahaman mendalam kita dapat selepas kita diberi pengulangan, walaupun sama, tetapi insya-Allah kefahaman kita akan bertambah. Jadi bila kita faham, kita rasa sayang, kita tinggalkan zikir ini, dan kita rasa sayang sangat untuk kita beramal dan kita melaksanakannya dengan 100 kali tanpa kita rasa jemu ataupun tanpa rasa berat. Dah kita buat selama hampir 2 minggu ini, jadi kita boleh nampak dia punya kelebihan. Kita nampak kesan kepada diri kita lah. Mungkin ada yang lebih tenang, ada yang lebih rasa ya Allah, seronok bila mana menikmati kehidupan walaupun dalam keadaan kesedihan ataupun kegembiraan. Alhamdulillah. Antara ganjaran zikir ini adalah sebagaimana hadis Nabi riwayat Bukhari, maksudnya barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba, ditetapkan baginya 100 kebaikan dan dijauhkannya daripada 100 keburukan, dan pelindungan daripada godaan syaitan pada hari itu hingga petang. Dan tidak ada yang lebih baik
amalnya daripada orang yang membaca doa ini kecuali seseorang yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini. Jadi insya-Allah banyak ganjarannya. Ustazah pun dah kupah banyak. Sementara menunggu ustazah, kita akan sedikitlah. Okey. Dan insya-Allah sebentar lagi ustazah akan bersama-sama dengan kita untuk bersama dengan semua membacakan zikir ini 100 kali insya-Allah. Dan insya-Allah satu kelebihannya adalah dapat membebaskan daripada perkara-perkara yang buruk yang mungkin akan berlaku pada kita, tetapi dengan kelebihan zikir ini 100, bukan 100, terlalu banyak kalau dihitung, terlalu banyak keburukan-keburukan yang mungkin datang kepada kita melalui musibah-musibah mungkin ataupun melalui orang lain datang kepada kita ingat baik tetapi datang untuk contohnya berkata-kata buruk pada orang lain pula ataupun mengumpat. Jadi Allah jauhkan, Allah elakkan. Itu satu kelebihan juga, mengelakkan daripada keburukan yang kita tidak nampak. Bukan keburukan buruk semata-mata, tapi ada buruk yang kita tidak nampak dan Allah jauhkan kepada kita. Itu satu kelebihan nikmat kepada kita. Dan insya-Allah saya jemput. Subhanallah, betul tu Encik. Masya Allah, hebat penerangan Encik. Tak. Okey, jom kita mula zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kenyang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. Okey, kita akan mula. Muslimin-muslimat bersedia ya. Sebab tengah cakap pasal okey. Jadi bersedia, kita akan mula insya-Allah. Okey. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita lah baca 50 muslimin muslimat. Tarik nafas sekejap, rehat sekejap. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Muslimin muslimat maksudnya adalah la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala pemilikan, baginya segala kekuasaan. Walahul hamdu, dan baginya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tuan-puan sekalian, ada apa jua ujian, apa jua masalah, apa jua kebimbangan, kerunsingan, kesedihan saat ini, ingatlah wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi Allah berkuasa untuk membantu kita menyelesaikan segala masalah kita. Allah maha berkuasa di atas sesuatu yang kita tidak nampak cara, tak nampak macam mana kaedah nak selesaikan. Sebab itu saya selalu menyarankan tuan-puan sekalian, bila sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu, kita terus niatkan apa sahaja
permohonan, apa sahaja kebimbangan, ketakutan, harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus boleh niat dalam hati tu. Kerana apa? Kita seulang-ulang, dialah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dia Maha berkuasa beri kita sembuh. Dia Maha berkuasa beri kita sehat. Dia Maha berkuasa bagi kita bahagia. Allah Maha berkuasa untuk memberikan kita jodoh yang kita harapkan. Allah Maha berkuasa berikan zuriat keturunan untuk kita. Allah Maha berkuasa berikan kita pekerjaan yang baik, sumber rizki yang halal dan berkat dan sebagainya. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah kita akan lebih memahami dan menghayati. Bila sebut wahdahu la syarikalah, kita kena faham, kita sebut apa? Wahdahu, itu nama Allah Asmaul Husna. Dialah satu-satunya, wahdah. Allah lah satu-satunya, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menyamai Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini adalah satu zikir, himpunan zikir yang sangat agung. Dan dalamnya ada nama Allah yang begitu banyak. Lahul mulku wa lahul hamd. Dua-dua tu nama Allah. Walahul hamd adalah Allah yang hamid. Okey, kita akan sambung lagi 50 kali zikir rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا قدير إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له 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 الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, subhanallah. Encik. Alhamdulillah, setelah selesai kita berzikir 100 kali zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang sungguh-sungguh hebat dan insya-Allah kalau kita renungkan banyak kebaikan yang pada mata kita nampak ustazah. Tetapi datangnya kebaikan tersebut dalam keadaan mungkin dua-dua, bersama juga keburukan. Contohnya duit. Dapat duit banyak kita satu nikmat sebenarnya, satu kebaikan. Kita lihat satu dari sudut kebaikan. Tetapi jika kita sering kali mengumpul, tengok akaun bank kita kan, mengumpul dan menghitung-hitung. Kumpul-kumpul hitung, kumpul-kumpul hitung. Satu larangan Allah Subhanahu Wa Taala juga tu. Jadi di situ ada juga keburukan seandainya kita tidak faham mengenai suruhan Allah supaya infak, supaya derma dan sebagainya. Maksudnya dalam kebaikan ada juga keburukan. Makanan terhidang kita ambil. Kita ambil ada rezeki makan. Kemudian kita tidak mulakan dengan doa. Mungkin satu tidak mulakan dengan bismillah. Maknanya benda baik makanan, tapi di sana juga ada keburukan bersama. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita terima. Kesihatan baik alhamdulillah, tetapi kesihatan yang baik tidak mengizinkan kita untuk solat Jumaat di surau. Jadi satu keburukan sebenarnya dari sudut satu amal ibadah kita walaupun kita diberi nikmat. Banyak lagi kita boleh contoh-contohkanlah. Allah beri satu kelebihan banyak 100 kebaikan. Tetapi kadang-kadang dengan 100 kebaikan juga bersamanya ada 100 keburukan bersama kalau kita tidak buat sesuatunya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak memanfaatkan dalam jalan kebaikan, kita guna untuk keburukan. Contoh, kita ada sahabat kawan datang pada kita, sahabat bagus, satu sahabatan yang bagus, tetapi jika bersahabat untuk membuat keburukan juga jadi satu keburukan. Jadi insya-Allah. Masya-Allah encik. Penjelasan encik tu sangat indah
dan mendalam. Saya sini tak pernah pun, maksudnya Allah izinkan untuk menyebutkan demikian. Maksudnya betul lah, bersama dengan kebaikan ada keburukan yang datang bersama untuk menguji kita. Betul, Masya Allah. Satu kesimpulan yang sangat indah yang perlu kita ulang-ulang dan kita faham, bukan semua kebaikan yang kita nampak itu bersama, kita kena, maksudnya kita orang beriman ni, zikir ini sebenarnya membantu kita. Kenapa Allah berikan, Nabi SAW sebut akan diberikan 100 kebaikan dan dilindungi daripada 100 keburukan. Sebab jika 100 kebaikan yang datang, bersamanya juga 100 keburukan. Betul. Semua orang nak, contohnya hidup dalam keadaan kaya contoh. Betul. Nampak kebaikan, Allah pun bagi kaya. Tetapi bersama dengannya juga ada datang keburukan. Betul. Mungkin daripada kekayaan tu jadi sombong. Macam Cik sebut, hitung-hitung harta. Jadi lalai dengan harta tersebut. Kita kata dulu nak berjuang di jalan Allah dengan harta tersebut. Tapi akhirnya, Masya Allah, lalai dengan hanya menghabiskan masa pergi melancong, pergi shopping, menggunakan duit hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Kita tak boleh guna. Kita sekarang boleh sebut, ini duit aku, ikut akulah nak guna buat apa. Ini duit saya kerja susah payah siang malam kot. Jadi ni reward diri sendiri. Tetapi di hadapan Allah kita tak boleh jawab begitu. Kita tak akan mampu nak jawab begitu. Bila Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan rezeki yang telah diberikan? Allah akan tanya kita, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Masya Allah, sebab dia ada tuntutan untuk infak, untuk wakaf, untuk sedekah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah, sangat indah kesimpulan tersebut bersama Berkat Dr. Solihin punya kelas. Oh ya, berkat Riyadhus Salihin. Dan sebenarnya Encik perasan tak, setiap kali kita baca hadis ini, setiap kali tu Allah bagi kefahaman yang berbeza. Walaupun tuan-puan kita ulang-ulang, tetapi sebenarnya ada kefahaman yang berbeza untuk kita nikmati manisnya zikir ini. Sebab itu Nabi sebut Allah beri 100 kebaikan dan Allah lindungi pada 100 keburukan. Sebab setiap kebaikan itu ada keburukan yang menyertainya. Masya Allah. Syukran jazilan ya Ustaz Haji Tengku Fazil binti Kuyaya. I love you so much. I love you too. Boleh sebut apa-apa I love you more lah. I love you more. Oh, tak reti nak sebut. I love you more. I love you much more. I love you much more. Okay, jadi kita sekadar itu, Masya Allah. Jadi insyaAllah tuan-tuan semua, jangan mencari 100 kebaikan, tapi rasailah ada 100 kebaikan tu bersama kita hari ni, insyaAllah. Jangan cari-cari, jangan hitung apa kebaikan, memang tak akan jumpa. Tapi renung seketika, insyaAllah banyak kebaikan yang Allah berikan tanpa kita sedar. Dan apa 100 keburukan yang kita dapat cegah hari ini, jangan cari-cari, tapi rasakan, insyaAllah. Allah dah tetapkan, dah janji, insyaAllah Allah tunaikan. Dan kita dapat rasakan tak ada apa-apa berlaku. Kalau berlaku sekalipun bukan kebaikan, bukan keburukan, mungkin ada hikmah di sebalik yang lebih besar untuk kita jadi lebih penyabar, lebih meredai dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih semua yang bersama saya pagi ini, saya dan Ustazah, insya-Allah. Alhamdulillah. Moga-moga ada manfaat bersama. Itu rasa Tuan Hafizi tu kan, gambar 3 tu bukan Ya. Okay. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua yang bagi star tanpa henti setiap hari. InsyaAllah kami manfaatkan untuk kerja dakwah, kerja amal. Terima kasih di TikTok bagi gift non-stop. Masya Allah, Allahu Akbar. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Tuan-puan sekalian, mohon maaf hari ini tak buka kitab Riyadhus Salihin. InsyaAllah besok. Kenapa Cik gelak? Walaupun kita tak buka, tapi kita dah baca sebenarnya. Tengok tu. Maksudnya ilmu tetap dalam gabung dua, majlis zikir, majlis ilmu. Sebab daripada zikir tu, macam la ikrah fiddin tadi tu, ada banyak ilmu yang kita tahu, kita kupas supaya kita lebih jelas apakah maksudnya kan. Jadi sebenarnya dah masuk Riyadhus Salihin jugalah tu. Sebab apa, dalam kitab kuliah Riyadhus Salihin pun memang akan menjelaskan juga perkara-perkara yang disebutkan.
cuma tak sampai saja ke bab tersebut. Jadi tuan-puan harap jangan jemu, harap jangan kecewa, putus asa. Ustazah hari ni tak baca lagi kitab. Macam tu kan. Jadi insya-Allah bagi masa untuk kita sesuaikan dengan zikir al-maksurat ni dulu. Bagi masa sampailah kita rasa macam okey, kita dah habis dah jelaskan, kita rasa macam kita dah faham, barulah seronok syok kita beramal dengan sesuatu. Amalan itu sebab tujuan kita adalah sebagaimana hadis Nabi, sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amalan itu walaupun sedikit tapi istiqamah. Yang kita baca zikir maksurat dan juga zikir rahmat ni bukan banyak tu, pasal itu sikit, sangat sikit. Sikit je tu. Hanya berapa minit saja, setengah jam habis 2 zikir tu kalau kita baca direct. Tetapi nak dapat istiqamah, Nabi kata ya sebaik-baik amal kamu adalah walaupun sedikit istiqamah. Jadi amalan ni bukan banyak ni, sedikit. Tapi nak dapat istiqamah tu, itu yang memerlukan kefahaman tu, penghayatan tu. Jadi biarlah kita ambil masa sikit untuk faham dan hayati. InsyaAllah barulah kita boleh sebati sampai mati. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.